Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Kak Noh masak lauk dah. Kak Noh dah buat kuih dah, bermacam kuih tradisional dah, bermacam bermasakan dah. Jadi hari ni first time Kak Noh buat biskut. Biskut yang senang dan mudah, tanpa menggunakan oven, tapi kita masih boleh menghasilkan sejenis biskut yang sedap. Seperti biasa kawan-kawan tengok, ada yang enterprint. Kalau tak kena adik dia, abang dia lah pula enterprint. Biasa selalu bila Uminya buat video, akan adalah salah satu daripada mereka ni. Okey, biskut yang Kak Noh masukkan ialah biskut kacang mazola. Walaupun Kak Noh tak guna minyak jagung, hanya guna minyak biasa, tapi ia menghasilkan biskut yang cantik dan sedap. Kawan-kawan boleh cuba. Jangan kerana kita tak ada oven, kita tak boleh buat biskut. Dan Kak Noh dah buktikannya. Ini pakai dapur gas sahaja dengan kuali. Jadi juga biskut kita kan. Nah, biskut kacang mazola kita cantik, sedap juga. Mesti kawan-kawan nak tahu cara membuatnya dan macam mana Kak Noh memasaknya. Kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat biskut mazola. Biskut mazola ni asalnya ialah biskut yang menggunakan minyak jagung, minyak mazola tu. Tapi Kak Noh seperti biasalah, tak ada minyak mazola ke apa ke, hanya ada minyak masak biasa. Tapi itu insya-Allah akan jadi juga. Okey, antara bahannya ialah 2 cawan kacang tanah yang telah Kak Noh sangai dan Kak Noh blender halus begini. Ini 2 cawan ya. Kacau halus lah. Okey. Ini ialah tepung gandum 1 cawan. Kacang tadi 1 cawan, 2 cawan ni. Jadi tepung 1 cawan ni. Gula icing. Ni gula halus lah. Kalau tak ada gula icing, boleh guna gula kasta ataupun gula kasar, tapi di blender halus. Ni lebih kurang dalam 1 cawan. 1 cawan kecil lah. Minyak secukupnya. Minyak ni nanti akan ditambah sekiranya kurang. Kita tengok aduh kita nanti macam mana. 1 biji telur nanti untuk kita ambil, kita sapu dekat atas kuihnya, biskut mazolanya. Dan kacang yang dah disangai tadi dan kena kulit macam ni, untuk kita letak kat atas hiasan dah. Kalau tak ada pun tak apa. Jadi ini saja bahan kita. Untuk membakarnya nanti kita tunggulah macam mana Kak Noh nak membakar. Kawan-kawan pun tahu Kak Noh memang tak ada oven kan. Okey, kita masukkan ni kacang kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita letak gula. Senang je, kita main masukkan je. Tapi tepung ni kalau boleh kita ayak dulu ya, baru kita masukkan dalam adunan kita ya. Okey, ni tepung yang kita dah ayak, kita gaul. Kita gaul ya kawan-kawan. Sedikit garam ya. Kita kena bubur sedikit garam. Okey. Biskut ni mak angkat Kak Noh pernah buat. Jadi Kak Noh ingat resepinya macam tu lah. Tapi ini first time Kak Noh buat sendiri. Ya. Kak Noh pernah tengok mak angkat Kak Noh buat, tapi Kak Noh tak pernah buat sendiri tanpa dia lah. Ini Kak Noh buat sendiri. Kita tengok nanti hasilnya sama tak. Kan? Harap-harap jadilah. Ya. Dah macam ni. Kita letak minyak kita ya. Letak minyak kita dan kita uli. Ni tangan Kak Noh dah bersih ya kawan-kawan, jangan risau. Okey. Kita letak sikit-sikit dulu ya, jangan letak semua dulu minyak. Dan kita uli sehingga kita dapat dough yang cantik lah. Jangan letak semua dulu ya kawan-kawan minyaknya. Dia sukatan tu ikut tengok juga. Jangan kita bubur semua, kawan dah lembik, kita kena tambah kacang, kita tambah tepung, nanti jadi tak cantik. Okey, kita gaul ni sehingga kita dapat dough yang
betul-betul cantik dan elok lah, berkilat lah. Okey, kita tunggu lagi ya. Ni dah siap adunan kita. Dia nak macam ni ya. Adunannya kawan-kawan ya. Berkilat dan dia cantik lah, dia tak lembik. Jadi kita mula canai kita punya kuih ni ya. Macam mana Kak Noh guna canai dan tengok apa bentuknya, mari kita tengok. Okey, kita mula mengadun adunan kita. Kita ambil sikit dulu. Kita ambil macam ni. Ini Kak Noh guna plastik je ya. Plastik Kak Noh potong. Dan kita mula mencanai senipis yang kawan-kawan nak lah. Okey, jangan nipis sangat. Kita agak-agak je. Okey, kita macam ni. Acuan Kak Noh, dia boleh digentil-gentil juga, tapi Kak Noh guna tutup sos tiram yang dah habis tu. Kak Noh tak buang tutupnya sebab Kak Noh nak buat acuan biskut ni. Jadi kita buat macam ni. Kan? Tak perlu nak acuan-acuan kawan-kawan. Yang ada ni pun dah boleh. Okey, kita pakai pisau lah, senang sikit. Ataupun ada bahan anu kan. Kita buat macam ni dan kita ambil biskut kita. Dah siap kan? Kita letak di bekas kita macam ni. Dah siap kawan-kawan. Raya tahun ni kita ada kuih kawan-kawan. Walaupun kita tak ada oven ya. Puasa pun belum. Dah cakap pasal raya. Ngarut lah Kak Noh ni. Okey, kita buat lagi sampai habis. Macam mana Kak Noh nak membakarnya, nanti kawan-kawan tunggu ya. Kak Noh guna kuali je dan dapur gas ya. Kita boleh je buat kuih, buat biskut juga dengan dapur gas. Okey, kita uruskan yang ni dulu. Mesti kawan-kawan nak tengok kan dia punya apa? Cara Kak Noh bakar. Sebab Kak Noh guna dapur gas, jadi Kak Noh tak adalah tebal sangat ya. Kita letak kacang kita begini. Kacang yang tak ada kulit tu kita letak. Nanti kita nak bakar ya. Sama juga kan macam yang kita nampak kat kedai yang orang jual. Jangan kata kita tak ada apa itu ini, tak boleh. Jangan halangan tu menyebabkan kita ni tak boleh nak ikhtiar lain. Okey, ni kita sapu dengan telur ya. Kita bakar dulu. Nanti Kak Noh tunjuk macam mana Kak Noh nak bakar. Okey kawan-kawan, cara Kak Noh bakar ialah Kak Noh guna non-stick pan dengan lapik dengan penutup periuk yang lain. Tungku ni nanti Kak Noh akan lapik dua supaya biskut Kak Noh tak hangus. Ya, nanti tak masak tapi dia hangus kan. Macam ni je. Kita tak perlu tutup-tutup. Yang atas nanti kita nak hangus tu, kita akan guna satu lagi cara. Memang agak rumit tapi boleh je. Okey, kita letak biskut kita di hot pan kita, non-stick pan kita. Nak letak minyak boleh, tak letak pun tak apa sebab kita punya biskut ni dah ada minyak dia kan. Okey. Kita akan biarkan dia masak begini lebih kurang dalam, sebab ini pakai dapur, jadi mungkin dalam 15 minit jugalah ataupun lebih. Kita tengok dah kuih kita dah masak nanti ya. Okey kawan-kawan, ini telur kita tadi kan, kita pecahkan dan kita sapu begini ke atas telur kuih kita tu ya, untuk bagi dia berkilat lah. Sapu sikit je sebab Kak Noh tak ada berus. Kak Noh guna ni je lah, daun pandan. Boleh je kawan-kawan, sikit je. Okey, kita tunggu lagi kuih kita ni sehingga dia masak lah.
Ya, seperti biasa sebab kita guna hot non-stick pan, kita tunggu lagi. Atas tu nanti Kak Noh ada sesuatu yang Kak Noh akan buat. Okey kawan-kawan, di atas ni Kak Noh tutup dengan penutup macam ni ya. Penutup satu lagi, tutup periuk, dan kita letak arang di atasnya ya. Supaya kuih kita bahagian atas tu akan masak. Ya, akan garing lah kat bahagian atas tu. Jadi kita letak arang begini ya. Jadi nanti biskut kita akan masak kan. Sebab kita nak garing bahagian atas tu, kita buat begini ya. Ini caranya. Kan? Kita tunggu sampai biskut kita masak ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, kita tengok biskut kita ya. Hati-hati, ni panas. Kak nak pakai ni dulu. Okey, kita letak tepi yang ni dulu. Kawan-kawan, dah masak biskut kita. Ya kawan-kawan, dah masak dah biskut kita. Ni nampak sama kan macam kita bakar dekat oven. Cuma tak adalah berkilat sangat. Tadi telur tadi kan tak letak banyak juga. Tapi kurang-kurangnya jadi. Ini kita kena tersejukkan dulu. Baru kita buat yang lain ya. Sebab dia ni masih rapuh. Ketika ini dia masih rapuh. Kita tunggu dia sejuk dulu. Baru kita asingkan dan kita bakar yang lain ya. Dan kita bakar yang seterusnya. Kita letak begini. Ini Kak Noh pakai pinggan besi tu pula, apa steel tu. Kalau siapa yang ada pinggan steel ni senang sikit. Kita buat macam ni je. Dia cepat sikit ya. Sebab biskut kita tu rapuh, kita tak boleh angkat ketika dia masih panas. Okey, kita kan macam ni. Kak Noh kebetulan ada 3 yang ni, jadi senanglah Kak Noh tukar-tukar. Okey, biskut ni tak kembang, jadi kita boleh dekat-dekatkan sikit. Sebab dia tak kembang kan. Kita boleh bubur lah. Itulah kawan-kawan, kadang-kadang kita ni keterbatasan tu kita dah tak boleh nak terfikir dah nak buat apa kan. Jadi kita boleh buat begini. Dapat juga kita biskut. Okey, kita tutup macam biasa. Kita bakar dulu, jangan tutup dulu. Nanti dah dalam 10 minit nanti kita ambil kita punya alas atas tu, tutupkan supaya yang bahagian atasnya juga masak. Kita tunggu ya. Kawan-kawan, ini ialah bakaran terakhir kita ya. Nah, tengok kawan-kawan. Jadi kan, dia cantik macam ni. Dia kalau kita nak tahu dia dah masak ke belum, atas ni dah kering begini, dah berkilat-kilat gini kan. Dan bawah dia tu dah ada warna keperangan kat tepi-tepi tu, nampak kan? Nah, maknanya dah masak. Tapi tak boleh terus kita angkat ya, sebab dia ni rapuh ni. Jadi untuk elakkan tu, kita biarkan dulu sejuk, baru kita alihkan ya. Okey kawan-kawan, ni dah sejuk sedikit, kita dah boleh ambil. Kita ambil gini. Nak tahu dia masak atau tak kan? Ni tengok ni. Dia dah macam ni, maknanya dia dah masak. Jadi kita boleh angkat, susun dalam balang ya. Dia masih apa? Kalau melekat-lekat tu takut nanti dia jangan kata tak ada oven, kita tak boleh buat biskut. Kita guna apa yang ada di rumah. Dia kalau lekat gini kita tolak gini ya. Sebab dia ni biskut memang agak rapuh. Jadi tengok begini dah masak. Kita boleh hidangkan. Nanti raya kita dalam keadaan begini kan, kita nak berjimat, jadi bolehlah kita buat sendiri biskut. Tak ada oven pun, kita boleh buat biskut ya kawan-kawan. Okey, inilah dia biskut mazola kita atau biskut kacang. Jadi kan, cantik kejadiannya walaupun tanpa oven. Jadi kawan-kawan boleh cuba. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan jadikan kekurangan keadaan kita untuk menghalang kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.